Prihatin TV, suara prihatin rakyat. PAS bakal telan kerusi PAN pada PRU 15. Istiqamah dalam pendiriannya memastikan pemuafakatan ummah bersama Perikatan Nasional bakal menyaksikan PAS memecahkan rekod 27 kerusi parlimennya kepada sekurang-kurangnya 38 kerusi menjelang PRU 15 yang PTV jangkakan akan diadakan pada tahun hadapan 2022. Pelbagai cabaran onak dan duri dilalui Parti Islam Malaysia sepanjang 66 tahun penubuhannya, iaitu pada tanggal 31 Mei 1955 dan akhirnya apabila Kerajaan Pakatan Harapan tumbang pada 2020, PAS dipimpin Tok Guru Haji Hadi Awang telah menjadi sebahagian dari Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan berjaya menambat hati sebahagian besar rakyat dengan tumpuan utama iaitu kesejahteraan rakyat melalui maqasid syariah, menangani pandemik COVID-19 serta pemulihan ekonomi dan tidak menghiraukan langsung permainan politik, hanya tumpuan berkhidmat untuk rakyat dan negara. Dalam video kali ini, PTV akan memberi tumpuan terhadap pencapaian kerusi Parlimen PAS sepanjang 14 pilihan raya umum sebelum ini dan mengulas hasil dapatan setiap PRU dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan setiap PRU tersebut. Semoga carta bar yang akan dipersembahkan ini dapat memberi manfaat dan ruang untuk kita memperbaiki pencapaian masa lampau. PRU 1 tahun 1959, PAS memenangi 13 kerusi dari 104 kerusi parlimen atau 12.5% dari keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. PRU 2 tahun 1964, kerusi dimenangi PAS turun 4 kerusi kepada 9 kerusi dari 104 kerusi parlimen atau 8.7% dari keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. PRU 3 tahun 1969, kerusi PAS meningkat 3 kerusi kepada 12 kerusi daripada 144 kerusi parlimen atau 8.3% dari keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. Suka ditekankan di sini, satu-satunya kekalahan Dr. Mahathir Mohamad adalah pada PRU 3 ini ditewaskan oleh Haji Yusof Rawal dari PAS. PRU 4 tahun 1974, kerusi PAS meningkat 1 kerusi kepada 13 kerusi dari 154 kerusi parlimen atau 8.4% dari keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. Pada PRU 4, PAS adalah komponen Barisan Nasional dan bertanding di bawah simbol Dacheng. PRU 5 tahun 1978 kembali menjadi pembangkang setelah keluar dari BN menyaksikan penurunan mendadak 8 kerusi kepada hanya 5 kerusi dari 154 kerusi parlimen atau 3.2% dari keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. PRU 6 tahun 1982 mengekalkan 5 kerusi dari 154 kerusi parlimen atau 3.2% dari keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. PRU 7 tahun 1986 turun lagi 4 kerusi dengan rekod terburuk PAS yang hanya tinggal 1 kerusi dari 177 kerusi parlimen atau 0.6% dari keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. Siapakah YB PAS tersebut dan bagaimana beliau boleh terselamat dan sebenarnya menyelamatkan maruah PAS sendiri? Beliau adalah YB Nik Abdullah Arsyad mewakili Pangkalan Cepa, Kelantan, dan sebagai seorang baru di Parlimen Pangkalan Cepa, kejayaan beliau di situ sebenarnya dibayangi oleh Tok Guru Nik Abdul Aziz sendiri yang telah mengosongkan kerusi Pangkalan Cepa yang dimenanginya sebanyak 3 penggal, iaitu pada PRU 4 1974, PRU 5 1978 dan PRU 6 1982. Secara simboliknya, ketokohan Nik Aziz telah terselah dari awal lagi dan aura kehebatan beliau jua yang telah menyelamatkan maruah PAS di Dewan Rakyat di ketika itu. PRU 8 tahun 1990 menyaksikan kenaikan 6 kerusi kepada 7 kerusi dari 180 kerusi parlimen atau 3.9% dari keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. Pada PRU kali ini, PAS telah buat pertama kalinya menyertai gabungan pembangkang iaitu Angkatan Perpaduan Ummah APU bersama Parti Seperihan UMNO iaitu Semangat 46 diketuai Tengku Razali Hamzah.
PRU 9 tahun 1995 mengekalkan 7 kerusi dari 192 kerusi Parlimen atau 3.6% dari keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. PAS masih kekal bersama APU pada PRU 9 ini. PRU 10 tahun 1999 menyaksikan lonjakan terbesar dengan kenaikan 20 kerusi kepada 27 kerusi dari 193 kerusi Parlimen atau 14% dari keseluruhan kerusi Dewan Rakyat dan merupakan rekod pencapaian terbaik PAS setakat ini. Dan pemangkinnya adalah kes pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai TPM dalam tahun 1998. Dan kali ini PAS bergabung dengan gabungan pembangkang yang dikenali sebagai Barisan Alternatif BA yang terdiri dari PKR, DAP dan PRM. PRU 11 tahun 2004 kejatuhan kerusi terbesar dengan kehilangan 20 kerusi balik kepada asal 7 kerusi dari 219 kerusi Parlimen atau 3.2% dari keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. PAS masih kekal dalam gabungan pembangkang iaitu BA dan kali ini orang Melayu tidak memberi undi kepada PAS kerana tindakannya bekerjasama dengan DAP dalam BA tidak digemari orang-orang Melayu. PRU 12 tahun 2008 menyaksikan kenaikan 16 kerusi kepada 23 kerusi dari 222 kerusi Parlimen atau 10.4% dari keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. PAS masih bersama gabungan pembangkang yang sama cuma ditukar nama kepada Pakatan Rakyat PR. Dan PR memenangi banyak kerusi Parlimen dan berjaya memerintah beberapa negeri dengan menghilangkan majoriti 2/3 Kerajaan Barisan Nasional BN. Kelemahan Kerajaan BN pimpinan Pak Lah adalah penyebab kebangkitan PR. PRU 13 tahun 2013 kehilangan 2 kerusi kepada 21 kerusi dari 222 kerusi Parlimen atau 9.5% dari keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. PAS masih bersama gabungan pembangkang yang sama iaitu PR. PRU 14 tahun 2018 hilang lagi 3 kerusi kepada 18 kerusi dari 222 kerusi atau 8.1% dari keseluruhan kerusi Dewan Rakyat. PRU kali ini PAS telah keluar dari Pakatan Rakyat kerana berlaku perpecahan dalam PAS dengan terbentuknya serpihan PAS iaitu Parti Amanah Negara PAN yang bergabung dengan PKR, DAP dan PPBM untuk membentuk Pakatan Harapan PH. PAS sementara itu menyertai gabungan pembangkang lain dinamakan Gagasan Sejahtera dan kemudian bekerjasama dengan UMNO dengan idea penumbuhan muafakat nasional. Namun pada awal tahun 2020, PAS telah menyertai gabungan pemerintah yang dikenali sebagai Perikatan Nasional PN. Sehingga ke hari ini PAS dilihat begitu istiqamah dalam penyatuan ummah dan istiqamah jua dalam pendiriannya untuk bersama PN dan bakal menggunakan lambang PN menjelang PRU 15 yang PTV jangka akan diadakan pada tahun harapan 2022. Ini kali kedua PAS bakal menggunakan lambang gabungan parti pemerintah PN selepas menggunakan lambang Dacin pada tahun 1974. Sejarah telah membuktikan bahawa PAS akan mencapai kejayaan lebih baik sekiranya berada dalam gabungan parti. Dan kali ini dalam gabungan parti pemerintah PN adalah jangkakan PAS akan dapat memecahkan rekod 27 kerusinya dan diramalkan PAS akan memenangi sekurang-kurangnya 38 kerusi Parlimen menjelang PRU 15 ini boleh pergi sehingga 45 kerusi kerana orang-orang Melayu sudah teramat seriknya dengan PH yang banyak menipu rakyat dengan manifesto bukan kitabnya dan yang lebih penting PH tidak memelihara institusi raja, agama Islam dan ketuanan Melayu. Jika PRU 14 menyaksikan kenaikan mendadak parti serpihan PAS, maka PRU 15 pula bakal menyaksikan serpihan itu akan diproses menjadi habuk melalui peti undi dan segalanya hanya tinggal kenangan manis 22 bulan yang ibaratkan mimpi indah yang tidak termimpi oleh mereka sebelum ini. Akhirnya, dapatan kajian yang adil dan profesional banyak telah dikeluarkan dan akan dikeluarkan menjelang PRU ini yang menunjukkan peluang Perikatan Nasional untuk terus memerintah dengan majoriti selesa hampir 2/3 majoriti berdasarkan faktor utama iaitu dapat
menurunkan kes baharu positif COVID-19 sekurang-kurangnya 2 angka dengan peratusan pengambilan vaksin COVID-19 mencapai sekurang-kurangnya 70%. PTV suka dengan keikhlasan dan istiqamah PAS dalam memelihara muafakat dan kesejahteraan ummah lebih dari segala percaturan politik sempit dengan agenda peribadi bukan agenda ummah. Kukuh rumah atas bertingkat, muafakat ummah membawa berkat. Insya-Allah berjaya jika sepakat. Perikatan Nasional simbol muafakat. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.